Oke, terima kasih kepada pengacara majlis. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz, sudah Boleh. Ustaz. Oke, kepada Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar, Kepala UMSU Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara, rakan-rakan semua sana di UMSU, rakan-rakan saya di sini, Dr. Kasim Bahili, yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka, Profesor Datuk Syahrin Sahib Timbalan yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka, Encik Abdul Malik bin Abdullah, Setiausaha Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka, rakan-rakan dalam Persatuan Falak dan rakan-rakan ahli falak di Malaysia dan juga di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Waalaikumsalam. saya nak share screen, ya. Boleh, ya? Boleh Ustaz, boleh. Nampak? Sudah Manzilah bulan. nampak? Sudah nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerjasama di antara Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka dan juga UMSU sudah nampak membuahkan hasil. Sekarang kita sudah mula bertukar-tukar ilmu dan sebagainya, dan pada hari ini alhamdulillah saya diminta oleh Dr. Kasim untuk menyampaikan satu materi, satu tajuk manzilah, ya. Satu tajuk yang tertera di situ tulis manzilah. Apa yang dimasukkan manzilah di sini boleh jadi manzilah matahari, boleh jadi manzilah bulan, ya. Cuma di sini fokus utama kita dulu ialah manzilah bulan. Bagaimana bulan dalam dia bergerak, dia ada tempat laluannya. Begitu juga dengan matahari, ya. So kadang-kadang dalam bahasa Arab kita sebutlah manzilah bulan, ya. Kadang-kadang kita sebut manzilah matahari. Cuma pada hari ini kita akan bicara tentang manzilah bulan sebagai permulaan lah, ya. Okey, jadi kita mulakan kita punya materi, kita punya perbincangan. Saya punya PowerPoint ni dengan satu ayat Al-Quran yang terkenal, yang mula-mula diturunkan, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Jadi di sini kita dalam golongan yang berilmu, pengkaji dan sebagainya. Jadi kita telah disarankanlah apa yang kita buat sesuatu tu kerana pencipta kita. Jadi hari ini ramai manusia belajar, ramai manusia mengkaji, ramai manusia membuat research dan sebagainya, tetapi dengan tujuan yang berbagai-bagai. Tetapi kalau kita buat sesuatu itu kerana pencipta kita, dan inilah yang berlaku kepada generasi awal Ramadan Islam dahulu, maka kita akan lihat bahawa bila kerana Tuhan, kerana pencipta, dan bila mendapat barakah daripada dia, dia bimbing kita berbagai-bagai penemuan yang insya-Allah akan memberi kebaikan kepada kita, ya. Jadi insya-Allah kita punya materi hari ini, kita punya perbincangan dan sebagainya dengan nama Tuhan yang menciptakan kita. Okey, jadi saya mulakan dengan membaca, membaca ataupun mukadimah di ayat Quran di sini. Sekejap. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta maaf saya batuk sikit, ya. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya dialah, di mana Allah lah, ya, yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang sendiri mengeluarkan cahaya, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah ranah
tiap-tiap satu itu apa? Jadi dalam tafsir Asy-Sya'rawi, wa qaddarahu, dia telah mentakdirkan, ya, menentukan perjalanannya. Qaddarahu itu kembali kepada siapa? Sebab di sini disebut ada dua, ada Syam, matahari, ada Al-Qamar, bulan, ya. Jadi dalam tafsir Sya'rawi disebut dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah ranah, itu perjalanan bulan. Wa qaddarahu wa qaddaral qamar, ya, pada tempat-tempat peredarannya. Jadi maknanya Tuhan telah tentukan tempat-tempat peredarannya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Jadi disebut terus, ya. Ayat Quran ni kita tengok sini kadang-kadang dia telah sebut terus dia punya tujuan dia. Supaya bila Tuhan menjadikan sedemikian, kita dapat tahu bilangan tahun dan kiraan masa. Mana kita boleh kira lah kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya. Surah Yunus ayat yang kelima. Jadi di sini Tuhan menciptakan sesuatu itu bagi mereka yang ingin mengkajilah, ingin memikirkan dan sebagainya. Tetapi begitu banyak ciptaan Tuhan hari ini kita lihat manusia kadang-kadang tidak mengendahkan, maka berlalulah sebegitu saja. Okey, ayat Quran yang kedua menjadi mukadimah saya. Iaitulah wal qamara qaddarnahu manazilal hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan. Mana takdirkan di sini maknanya Tuhan telah mencipta kejadian dia begitu, ya. Takdirkan dia macam itulah kejadian dia. Ia beredar. Bulan itu beredar melalui beberapa peringkat. Ada peringkat peredaran di tempat-tempat, ya. Sehingga dia beredar di satu tempat, satu tempat, satu tempat. Kalau kita perhati, sehingga di akhir peredarannya, jadi kita kalau kita tengok tempat-tempat dia beredar, akhirnya kita tengok bentuk dia berubah, kan. Antara satu tempat ke satu tempat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, berbentuk melekung seperti tanda kering. Jadi inilah dua ayat Quran yang menjadi asas mukadimah kepada perbincangan kita tentang manzilah, ya. Saya lupa nak bagi tahu tadi bahawa saya rasa kita bahagi kepada tiga lah, saya punya penyampaian ini. Yang pertama saya akan terang sikit sampai mungkin setengah jam. Kemudian saya serahkan kepada pengacara. Kemudian saya sambung lagi. Kemudian yang di akhir ialah kita berbincang lah, perkongsian ilmu dan sebagainya. Okey, boleh pengacara Nur Nilam, boleh? Ya, Ustaz. Jadi yang pertama daripada saya separuh. Kemudian serah kepada Nur Nilam. Kemudian kembali pada saya sekali lagi. Kemudian saya akan tamatkan dan yang ketiga kita akan ada perbincangan. Okey. Dari ayat Quran tadi, ini secara ringkaslah, kan. Jadi saya nak ceritalah sebenarnya, kalau kita tengok gambar ini, minta maaf lah bagi setengah rakan-rakan mungkin yang tak biasa bahasa Arab. Jadi kita biasalah selalu kita tengok, kan, tetapi kita tak gambarkan. Hari ini kita menggambarkan apa yang berlaku di langit, ya. Tengok warna biru tu gambar bumi itu ialah tempat di mana kita tinggal. Dan pada malam-malam hari selalu kita lihat bulan, ya, naik daripada ufuk timur sampai ke atas kemudian turun, ya. Mula-mula kadang-kadang kita tengok bentuk dia berbeza-beza lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita memerhatikan, ya, di belakang bulan itu ada macam-macam bintang. Ya, di belakang itu ada macam-macam bintang. Okey, cuba lihat malam ini. Boleh lihat, ya. Okey. Kemudian malam besok lihat lagi. Malam lusa lihat lagi, ya. Jadi sekarang kadang-kadang kita susah nak tengok, kita tengok mana bulan naik, kemudian kita tengok belakang dia. Sebenarnya bulan yang kita lihat itu sama
Tetapi belakang dia, background dia itu berbeza-beza. Cuba lihat gambar ini ya. Katalah malam yang kita lihat sini, kita tengah nampak bulan, di belakang bulan tu ada bintang-bintang, ada 3 bintang. Besok dah lain kan, ada 4 bintang pula. 2 bintang, 1 dan sebagainya. Itulah dalam bahasa yang mudah, tempat laluan persinggahan bulan ya. So tajuk kita iaitu manzilah bulan ialah bagaimana kita nak mengetahui bulan itu berada di mana. Sebenarnya bulan itu beredar. Macam sekarang kita tengok di tengah laut kapal-kapal yang beredar. Tapi kapal itu berada di mana? Oleh kerana lautan yang luas kita pun tak tahu di mana kan. Tapi kalau ada sistem koordinat kita dah tahu dia bergerak daripada satu darjah ke darjah tempat yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kosong begitu, kita tak boleh nak tahulah, padahal dia bergerak berubah tempat. Begitu juga bulan sebenarnya, dia bergerak itu dia sudah berubah tempat. Dan bila dia berubah tempat, kita beruntung kerana kita dah tahu dia berubah tu kerana di belakang itu ada bintang-bintang yang berlainan. Hari ini kita nampak satu bintang terang, macam ada kemarahan sikit. Kita tahulah bintang itu adalah bintang Aldebaran contohnya kan. Malam tadi kita tengok lain. Malam tadi kita tengok ada banyak bintang. Banyak bintang kan. Maknanya malam tadi di tempat lain lah. Malam ini di tempat lain. Malam tadi contohnya di bintang As-Suraya. Ada 7 kelompok bintang yang cantik itu ya. Malam ni dah tak ada. Ya, betul tak ada. As-Suraya tu tempat dia lebih kurang sama. Aldebaran pun sama. Tapi sebenarnya yang bergerak itu ialah bulan. Jadi malam tadi bulan berada di As-Suraya. Pada malam berikutnya, malam itu kita tengok ada Aldebaran. Bulan, bintang-bintang itu berlainan. Itu yang masukkan dengan manzilah bulan kan. Secara sebentar lalu. Jadi setiap malam ia beredar, maka dia berubahlah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi bagi kita pengkaji falak, bila dia bergerak itu menunjukkan masa telah berlalu. Tiba-tiba kita tak perasanlah, kita sibuk kan, kita pergi tiba-tiba kita sudah hafal tempat bintang-bintang laluan dia. Kita tengok nampak satu bintang itu sudah dah sampai ke bintang dia panggil Sa'dul Balak contohnya kan. Atau kita nampak bintang Al-Qalb. Maknanya wah kita tak kira ini contohlah orang dulu punya kalender. Wah, sudah seminggu. Hari itu kita tengok Aldebaran sekarang sudah sampai Al-Qalb atau bintang ini contoh ya. Jadi itu adalah penanda bagaimana mereka dengan bintang tersebut mereka mengetahui perjalanan pergerakan masa ya. Okey. Ini contoh dia kan, contoh boleh nampak lah kan. Dia kalau kita bermula daripada satu, kalau tengok kata tanda merah tu, di situ kalau kita duduk di bumi, bulan itu di bawah itu kan. Kita tengok ni contoh satu, besok dia akan berubah kepada nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor sampai satu pusingan itu ada 28. Jadi manzilah bulan ini ada 28. Jadi bila dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat itu, wajah dia pun berubah. Itu kita kata fasa-fasa bulan. Jadi setakat ini saya rasa dah boleh nampak kan. Mana manzilah ini ialah bulan itu berada daripada satu tempat ke satu tempat. Kemudian kita nak tahu tempat itu ialah belakang dia adalah penanda dia. Penanda itulah kita kata laluan bulan, tempat persinggahan bulan. Dalam bahasa Inggeris kita kata lunar station. Station persinggahan bulan. Jadi kalau kita nak tengok dalam gambar yang lain pula, sekarang mudahkan kita tengok dalam internet. Kalau kita berada di bumi, atas tu bulan, tulisan itulah nak menggambarkan bintang. Belakang tu, tulisan-tulisan Arab itulah nama-nama bintang lah Nama-nama bintang. Mungkin Syaratan, Arisha, Al-Mu'akhar. Tapi di belakang bintang-bintang manzilah ni, ada satu bintang lagi. Ini yang kalau kita belajar pertinggahan matahari dan sebagainya, ini yang kita panggil zodiak Kita panggil buruj, buruj Hamal, buruj Hud. Jadi syaratan ini manzilah bulan. Syaratan berada di buruj Hamal.
Jadi bila dia berada di situ, kita tahu itu bulan berapa, musim berapa ya. Okay. Jadi ini secara umumnya bulan-bulan yang dia tempat dia lalu itu dia begitu pantas ya. Maksudnya satu malam satu manzilah. Tapi manzilah itu dia bila naik, nanti saya akan terangkan di ufuk timur. Bila dia nak kata kita nak macam mana nak tahu manzilah ni, yang kata bintang-bintang tadi, kita nak tahu mudah saja, kita pergi ke langit timur. Sebelum waktu subuh, kita tengok bintang apa yang naik pada waktu itu yang muncul. Jadi bila dia muncul, kita tahulah itu bintang A ataupun kita kata bintang Al-Qalb, bintang Al-Iqlil ataupun bintang As-Simak, dia naik tu. Kemudian dia naik. Besok dia akan naik lagi lah. Lebih kurang 4 darjah, apa ni bos? 1 minit 4 darjah lagi dia naik. Dan seterusnya, bintang yang seterusnya, manzilah seterusnya mengambil masa lebih kurang 13 hari ya. Ini disebut 13 ya. Okey, jadi dalam bahasa Arab yang lain daripada manzilah disebut juga an-naw ataupun anwa. Nanti kita akan kaitkan manzilah ni ada kaitan dengan perjalanan masa untuk mengurus ataupun menyusun waktu manusia untuk bercucuk tanam dan sebagainya, mereka akan kata naw. Jadi bila terbit sesuatu bintang manzilah itu, maka bintang manzilah seterusnya akan terbit waktu fajar juga ialah kena tunggu 13 hari. Jadi di sini boleh tengoklah 13 kita ada 28. Jadi bila 13 kali 28 kita akan dapat 364. Satu tahun 365 kan. Jadi ada satu manzilah. Nama dia manzilah Al-Jabhah. Dia di situ dia panjang sikit lah. Area dia besar, dia 14 hari. Jadi campur satu, maka pusingan manzilah ini dalam muncul di atas muka bumi ini mengambil masa 1 tahun. Iaitu 365 hari. Jadi di sini saya dah rasa dah pendengar-pendengar boleh nampak lah kan bagaimana manzilah ni sudah ada kaitan dengan pusingan setahun. Sebab itu kita tengok orang dahulu, orang Arab dan sebagainya, dia tidak ada kalender Masihi. Ya, dia pakai kalender Qamari. Tapi nak kira waktu semayang, nak kira bercucuk tanam dan sebagainya, macam mana hari ini memanglah kita nak puasa kita pakai kalender Qamari. Tapi nak kira hari bulan untuk kita kira waktu semayang, kita dah kena pakai kalender-kalender kan, yang kita dalam sistem tu pakai kalender Masihi. Ataupun kita yang lain yang advance sikit, kita pakai buruj lah. Tapi buruj ni dia agak panjang, dia agak lebih kurang dalam 1 tahun 12 dia. Tapi musim yang kecil-kecil ni, itu yang kita pecahkan kepada 28 lagi ialah manzilah ya. Ini gambaran nak bagi nampak mudah lah ya. Kita duduk di bumi, bulan tu dikeliling. Belakang dia, belakang bulan ni, inilah manzilah ni. Manzilah. Cuma di sini dalam bahasa Arab ya, dia ada bahasa Inggeris pun ada terjemahan. Sekarang kata kita bumi, bulan, kita ada manzilah an-na'aim. Kemudian kalau ke atas lah ya, kalau atas, kita kata kita bumi, malam kita nampak terbit, kita ada az-zira. Manzilah az-zira. Zira ni sebenarnya dia dalam buruj al-jawza. Dalam bahasa Inggeris kita panggil Gemini kan. Itu ada Taurus dan sebagainya. Jadi sebenarnya satu pusingan ni adalah satu pusingan 1 tahun. 365 hari. Cuma bulan dia pusing cepatlah, dia satu pusingan di sebulan. Tapi nak lengkapkan keseluruhan sampai 12 buruj ini 1 tahun ya. Okey. Jadi itu secara ringkas dia apa yang berlaku lah ya. Berlaku di angkasa ini. Jadi orang Arab dahulu memerhatikan perkara tersebut. Perhati, jadi balik. Perhati, jadi balik. Dia berulang kan? Dia berulang-ulang. Akhir sekali, di sini dalam buku banyak disebutlah, berdasarkan pemerhatian orang Arab dahulu kala, bulan beredar dan kembali ke tempat asalnya dalam tempoh lebih kurang 30 hari. Kita tengok satu pusingan, lebih kurang 30 hari. Sebab kita tahu dalam satu pusingan kita orang Islam, Rasulullah telah menyebut ya, Rasulullah ada suara ya. Okey, Rasulullah telah menyebut satu
satu bulan bagi kita orang Islam ni sama ada 29 atau 30 kan. Itulah kejap bulan kita 29, 30. Jadi orang Arab dia tengok lebih kurang 30 hari itu satu pusingan. Bulan tidak dapat dilihat terhijab selama 2 malam di akhir setiap bulan. Jadi bila pusing-pusing akhir sampai 28 dan 29, 30 dia tak nampak Ini asalnya lalu mereka membahagikan orbit laluan bulan di langit kepada 28 hari. Ini sejarah orang Arab. Tapi manzilah ni ada juga kepada bangsa lain. Contohnya bangsa atau kaum India. Mereka tidak menjadikan 28 mereka menjadikan 29. Jadi dalam laluan-laluan tadi mereka meletakkan ada satu bintang lain satu bintang lain. Tapi orang Arab bila tengok 30 hari dah silap pusingan, kemudian 2 hari tak nampak, kita kira 28 sajalah. Tapi macam mana tamadun lain, contohnya tamadun India, dia kata manzilah bulan ada 29. Jadi di sini saya sebut supaya nak meluaskan ufuk kita saja. Jangan gaduh lah. Yang penting satu pusingan itu satu pusingan. Lalu mereka membahagikan orbit laluan bulan di langit kepada 28 hari. Mereka mendapati bulan singgah melalui setiap manzilah pada kadar 1 hari 1 manzilah. Jadi tengok malam ini, dia lalu belakang dia ada bintang A. Besok dia dah berubah ke bintang B. Kemudian berubah kepada bintang C dan seterusnya. Jadi nampak 1 hari 1 bintang ataupun 1 hari 1 manzilah. Lalu mereka membahagikan orbit laluan bulan di langit kepada 28 hari. Mereka mendapati bulan singgah melalui setiap manzilah pada kadar 1 hari 1 manzilah. Mereka menjadikan bintang-bintang tertentu sebagai tanda untuk membezakan kedudukan satu manzilah dengan manzilah yang lain. Lepas itu mula mereka draw mereka buat gambar Aldebaran, kemudian gambar ada setengah tu bulan, beberapa bintang mereka buat dalam macam seperti teko dan sebagainya. Tanda-tanda, kemudian mereka rajahkan atas kertas dan sebagainya dan mereka mempelajarinya kepada generasi bangsa mereka Maka manzilah itu dinamakan dengan nama bintang tersebut atau nama bentuk daripada gabungan beberapa bintang. Jadi bila kita sebut satu bintang, satu persatu manzilah, kadang-kadang dia betul nama manzilah tapi kadang-kadang betul satu bintang, tapi kadang-kadang rangkuman beberapa bintang. Contohnya manzilah Aldebaran. Aldebaran ni macam yang mengikutui. Sebab sebelum itu ada manzilah As-Suraya. Manzilah As-Suraya ni banyak gabungan lebih kurang 7 bintang tapi bila sampai itu satu bintang sahaja, nama dia Aldebaran. Setengah orang Arab panggil At-Tuwaib' sebab dia mengikuti At-Tuwaib' dia mengikuti As-Suraya. Jadi ada tanda bulan melalui satu kawasan itu dinamakan Aldebaran, ditanda dengan satu bintang. Ada di lalu satu tempat itu besar, banyak bintang-bintang yang terkumpul, As-Suraya. Ada 2 bintang, kita Asy-Syaratan kan. Asy-Syaratan tu kita sebut Syaratan, tapi kalau kita tahu bahasa Arab, ada alif dan nun itu tanda 2. Asy-Syaratan Sebenarnya adalah mudah untuk mengetahui bulan melalui fasa-fasanya. Maka apakah faedah mengetahui manzilah-manzilah bulan? Kita tengok fasa-fasa bulan senang kan. Bulan, maka kecil lagi kan, nampak sikit je, itu di awal bulan kita kata hilal. Kemudian bulan membesar sampai bulan purnama, kemudian kecil sikit sampai akhir itu kita tahulah. Kita jumlahkan dalam satu pusingan tu 30 kan, ataupun 29 ataupun 30. Tapi untuk manzilah ini untuk apa pula jadi sebenarnya laluan-laluan bulan ke tempat tertentu dia 28, tetapi satu tempat itu manzilah itu kemudian bulan depan dia akan ulang balik, tapi satu tempat itu hanya berlaku 1 tahun 1 kali. Bulan berada di manzilahnya hanya sekali dalam setahun. Maka ia akan menjadi panduan untuk mengetahui waktu dalam tahun Masihi. Jadi sekarang, kalaulah diandaikan seorang itu membuat satu takwim Masihi, dia buat dalam bilik A, berdasarkan kajian adalah pergerakan matahari atau pulang balik dia. Kemudian satu lagi, seorang membuat takwim berdasarkan pergerakan matahari juga, tetapi dia ataupun buat takwim tetapi berdasarkan manzilah, pergerakan manzilah ini dia duduk dalam bilik yang lain Kemudian kita kata jangan tengok antara satu sama lain, jangan tirulah jangan tiru dan sebagainya, buat Jadi sebenarnya kalau mereka pakar mengikut ukuran yang betul dan sebagainya, kita akan dapati sama. Hari pertama manzilah akan diakhiri dengan 365 hari dan hari tahun Masih
tahun 1 masih katalah yang 1 Januari sampai nanti sama juga 31 Disember. Mereka bertemu di awal dan di akhir. Jadi ini antaranya faedah manzilah ya. Dia adalah satu alternatif lain untuk mengetahui tahun, kiraan masa dan sebagainya. Contohnya, jika bulan purnama berada di manzilah Suraya. Makna bulan purnama berada di manzilah Suraya ni sekali je setahun. Bulan purnama itu banyak kali. Tapi bulan purnama malam ini, yang baru ni di manzilah A. Kemudian nanti bulan depan pula, bulan purnama lagi. Setiap bulan ada kan? Tapi dia di manzilah lain pula. Tapi bulan purnama yang akan berada di manzilah Suraya setahun sekali sahaja. Dan orang Arab dia tengok, bulan berada tengah purnama berada dekat manzilah Suraya. Mereka itu kalender mereka lah. Mereka jadi jika bulan purnama berada di manzilah Suraya, maka tahulah kita ia adalah permulaan musim. Dia permulaan musim sejuk ya. Itu tengok tanda jadi dia setahun sekali sahaja. Okey, jadi saya lanjutkan sikit. Matahari berada pada semua manzilah dan tempoh setahun. Jadi manzilah yang 28 ini bagaimana bulan melaluinya setiap bulan. Manzilah bulan melalui manzilah ni setiap bulan ya. Dia lalu sekali satu malam satu hari. Tapi manzilah yang sama matahari pun lalu juga. Tapi matahari bila sampai satu manzilah 13 hari. Sebab itu dia satu pusingan setahun. Satu pusingan matahari dipusing semua manzilah ni 1 tahun. Bulan satu pusingan 1 bulan ya. Matahari berada pada semua manzilah dalam tempoh setahun. Ia berada selama 13 hari untuk setiap manzilah kecuali manzilah Al-Jabhah selama 14 hari. Itu campur sekali 365 hari ya. Ketika matahari berada di suatu manzilah, manzilah tersebut tidak dapat dilihat. Di samping itu ia juga menutupi satu manzilah sebelumnya, satu manzilah selepasnya. Pencerak di bumi tidak dapat melihat 3 manzilah tersebut dalam satu-satu masa. Kita dalam satu masa kita tidak boleh melihat 3 manzilah tempat persinggahan bulan ya. Kadang-kadang bulan dah tinggal. Sebab apa? Pada waktu itu manzilah itu ditutupi oleh matahari. Bila ada manzilah tersebut, matahari ada kat depan, memang tak nampaklah terang. Jadi sebelum itu satu manzilah pun tak nampak sebab masih terang, dan selepas itu. Maknanya dalam bahasa yang mudah ya, kita hanya dapat lihat manzilah sebelum terbit fajar saja kan. Bila dah masuk waktu subuh, dah tak nampak dah. Sebab biasan matahari terlalu terang menyebabkan kita tak nampak manzilah. Begitu juga bila terbenamnya matahari kan. Bila terbenamnya matahari, kan matahari dah terbenam. Kita tengok di ufuk barat. Jadi bulan yang berada, matahari yang berada di manzilah tertentu memang tak nampaklah sebab dia clash ataupun sama dengan dengan matahari kan. Tetapi bila dia dah masuk dalam pun satu manzilah selepas tu pun tak nampak kerana biasan dia yang terang. Kena tunggu lebih kurang 1 jam selepas matahari terbenam barulah kita nampak manzilah yang seterusnya ya. Jadi manzilah ni kita boleh lihat daripada ufuk barat sampai ufuk timur ya. Terus daripada ufuk barat ataupun ufuk timur, bila terbenam saja matahari kita dah nampak bintang-bintang yang menjadi manzilah ya. Okey. Ini contoh-contoh tadi lah ya. Saya sebut bagaimana manzilah bulan ini tadi yang ada 28, dia juga merupakan laluan matahari. Cuma matahari dia berada satu manzilah 13 hari. Bulan hanya 1 hari saja. Dia berubah-ubah ya. Okey. Jadi Dr. Ali Bandar dia kata masyarakat Arab memberikan perhatian penting kepada manzilah bulan dengan menetapkan kawasan setiap manzilah. Mereka tandalah ya. Tanda dalam peta minda mereka. Mereka menganggapnya sebagai takwim samawi azali. Ingat ya, mereka tak pakai tahun Masihi. Hari ini baru pakai ya. Hari ini bila barat dah kontrol dunia dan sebagainya, mereka memaksa supaya takwim mereka dia pakai, semua orang pakai ikut takwim dia. Tapi dulu-dulu, kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad dilahirkan tahun bila? Tahun gajah kan. Kemudian mereka bercucuk tanah. Macam mana nak tahu tu? Jadi antara inilah, menurut Dr. Ali Bandar, masyarakat Arab memberikan perhatian penting kepada manzilah bulan dengan menetapkan kawasan setiap manzilah. Mereka menganggapnya sebagai takwim samawi azali.
Mereka menjadikannya sebagai panduan untuk mengetahui bilangan hari dalam bulan qamari. Tengok ya, faedah manzilah. Peralihan musim, keadaan cuaca, waktu pelayaran, menyambut perayaan-perayaan dan menyusun agenda kehidupan dalam setahun. Sebab itu kalau kita baca dalam Sahih Muslim ya, nanti kalau ada manzilah tertentu, dia menggambarkan musim. Jadi tak lama lepas itu akan turun hujan. Akan turun hujan ya. Jadi tiba-tiba tak turun hujan. Jadi masyarakat Arab pada waktu itu akan memanggil-manggil manzilah tersebut, bintang tersebut. Dia panggil Nauk tersebut ya. Ya Nauk, kenapa kamu tak mau turunkan hujan dan sebagainya. Jadi masyarakat awal Islam pun kadang-kadang bila semayang pun dia minta tu lagi. Kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, di situ ada al-istisqa bil anwa. Memohon pertolongan memohon pertolongan supaya minta hujan daripada Nauk, daripada manzilah-manzilah. Apa hukum dia? Jelaslah tak boleh kan. Jadi dalam Sahih Muslim boleh tengok kalau siapa yang rajin dia tengok sini, al-istisqa bil anwa. Memohon pertolongan supaya diturunkan hujan kepada bintang-bintang. Jadi bintang-bintang manzilah tadi sebagai penanda, sebab sepatutnya turun hujan, tiba-tiba tak turun, lalu mereka memanggil-manggil, memohon-mohon pertolongan dengan bintang tersebut. Okey, ini dia nama-nama manzilah ya. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, saya berhenti di sini. Saya serahkan sebentar kepada pengacara majlis tadi untuk berehat sebentar, nanti kita sambung lagi untuk melihat nama-nama manzilah. Okey, saya Baik. serah. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Mungkin setelah ini boleh kita tanya jawab Ustadz atau bagaimana Ustadz? Nanti di akhir ada soal-soal, tapi sekarang hanya apa-apa nak, boleh juga lah kalau nak tanya sikit-sikit boleh. Baik Ustadz. Baik para hadirin sekalian, mungkin yang sudah mempersiapkan pertanyaannya boleh sambil kita rehat sedikit. Di sini juga saya ucapkan selamat datang kepada Pak Hendro Setianto, tokoh inspiratif yang kita kenal juga sebagai pakar ilmu falak. Selamat datang, Pak. Ya, baik. Ya, terima Selanjutnya, kasih. ya baik untuk Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, mungkin boleh disiapkan pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Berbagai materi juga sudah menceritakan bagaimana itu manzilah bulan ya. Okay, boleh sambung tak ada Ya, tanya. Ustaz, boleh. Okey, sekarang manzilah yang 28 itu, jadi orang Arab telah tentukan, kita tengok gambar sini kan, dan dia ada nama-nama dia. Malam ni bulan manzilah apa? Jadi bila sebut saja kita dah tahu masa itu dia berada di mana, di langit mana ya. Sebab kita tahu langit ni malam memang sama saja. Tapi dengan kita kajian falak dan sebagainya tahu, tengok di sini ini langit utara. Ini langit selatan. Jadi dalam perjalanan kan orang-orang dahulu dan sebagainya, ataupun sekarang kalau kita nak mengira waktu pun masih boleh ya, masih boleh. Siang kita menggunakan pergerakan matahari, bayang-bayang tanda waktu. Malam kita boleh kita menjadikan bulan-bulan bintang-bintang sengaja menunjukkan tanda jam ya. Dalam bintang-bintang, saya pun dah lupa sebab bahasa Inggeris sejak bahasa Arab bukan. Ada bintang-bintang bahasa Arab yang kalau kita tengok bahasa Inggeris ke arah bola polaris tu Okey, jadi nama-nama manzilah. Jadi nama-nama manzilah di sini kalau bahasa Arab satu sajalah ya, tapi bila diterjemah ke bahasa Inggeris itu dia macam-macam. Ada 28 ni ya, kita tengok sini. Kalau mula ni pilih Asyaratan ya. Ini Asyaratan, Al-Butain, As-Suraya, Ad-Debaran, Al-Haq'ah, Al-Han'ah, Al-Baldah, Sa'duz Zabih ni ya, Al-Ghaf ni kiri ya. Kita tengok sini, boleh saya tak baca satu persatu tapi ada 28 sini. Kalau nak mudah saja, boleh tengok bahasa Inggeris pun ada, dia panggil Lunar Station Name. Keluar 28 ya. Kalau yang bahasa Arab tu kita tulislah kan nama-nama manzilah bulan ya. Okey. Jadi boleh tengok sini ya. Di sini di langit kan penuh dengan bintang-bintang dan sebagainya. Bila dilakarkan perjalanan bulan, matahari dan sebagainya, di sinilah kita lihat ya. Tu ada Butan, ada Asuraya dan sebagainya. Dan sebenarnya
bintang-bintang itu dia tetap yang bergerak itu dia bergerak juga, tapi dalam konteks untuk kita faham ni, kita pegunkan kita tetapkan bahawa dia tak bergerak, yang bergerak itu bulan. Jadi bulan itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat tu. Kalau tengok kalau sebelah kanan tu asyaratan asyaratan. Kemudian lepas tu kita nampak tu butain kat bawah dia sikit Kemudian suraya. Kemudian ad-dabaran. Kemudian al-haqa'ah. Tapi diterjemah tu haqa'ah kan. Had'ah dan sebagainya. Okey, ini sekali lagi saya ulang supaya kita nampak pergerakan dia daripada satu manzilah ke satu manzilah, tetapi di belakang dia lagi ada buruj, ada zodiak Bahasa Arab kita panggil sini Ham, belakang dia ada Aries, ada Taurus, ada Gemini, ada Cancer, Leo, Virgo, Libra dan sebagainya. Jadi bila matahari dia kena sebenarnya, bila kita belajar tentang manzilah bulan ni, kita kena tahu juga manzilah matahari. Gabungan sekali itu barulah kita tahu waktu dia secara tepat berdasarkan pergerakan matahari dan juga manzilah tadi, dan kita tahulah itu musim apa, musim panas dan sebagainya Okey, ini sama juga. Jadi manzilah tadi juga dia ada manazil asyamiyah dan dia ada juga manazil al-yamaniyah. Jadi kalau kita tengok ke atas ni, kita nampak sama je kan. Tapi sebenarnya dia di atas ini, dia ada sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kita pergi tengah timur barat tu kita tahu ada utara selatan, ada timur barat dan sebagainya Okey. Minta maaf dalam okey. Okey. Jadi ini saya nak tunjuk saja kita tidak boleh mahir dalam satu masa yang sekejap. Jadi manzilah dan bintangnya ni dia tadi kan. Ini contohnya asyaratan, dia ada dua bintang dia ada dua bintang Ini malam pertama. Ini contoh Kemudian malam yang kedua al-butain. Dia ada satu Kemudian yang ketiga as-suraya. Dia ada ni tiga Suraya ni dalam bahasa Melayu bintang suraya lah tapi dalam bahasa Jepun Subaru kita tengok kan kalau kereta-kereta Subaru tu kan ada tama. Cuma pada waktu itu orang Jepun mungkin dia keadaan manusia dia nampak 6 bintang dia letak 6. Ada 6 bintang. Jadi Subaru itu ialah nama lain bagi Suraya dalam bahasa Arab, Suraya dalam bahasa Melayu juga Tapi bagi orang Jepun dinamakan sebagai Subaru. Subaru adalah bintang Suraya. Kemudian ada bintang nama bintang Alphard. Kadang-kadang orang suka bubuh nama kereta tu nama bintang ada kereta Subaru, ada kereta nama Alphard. Alphard tu ialah satu jenis bintang juga Okey, ini nama-nama tadi 5, 6, 7, 8 itu berada di mana Ini minta maaf dalam bahasa Arab. Kalau Al-Jabbar maknanya dia berada di Buruj Jabbar, Buruj Orion. Di sini ada 3 bintang yang untuk kita mencari arah kiblat. Boleh juga sini tapi dia bukan bintang manzilah. Bintang manzilah yang kat belakang tu Al-Haq. Ini yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Yang ke-9 Fah. Kemudian yang ke-10 Al-Jabah tadi. Dia ada berbintang 1, 2, 3, 4 4 bintang Kemudian As-Sarfah. Kemudian yang ke-13 Al-Awa, As-Simak. Yang ke-16 Al-Ghafru bukan Ain tu silap ejaan tu. Kemudian Az-Zibani. Kemudian yang ke-17 Al-Iqlil. Ini dekat Kaukab Al-Aqarab ataupun kita kata Buruj Scorpion tu Scorpion tu Jadi sini dia lukis gambar panjang. Ni dia lama. Bulan akan sampai sini sampai 2-3 hari kat sini Antares. Antares ni mana Al-Qal. Antares dia juga bintang yang memang menjadi panduan yang kepada kita. Dalam masa sama dia juga menjadi salah satu daripada bintang manzilah. Syawlah, kalau kita lukis gambar Scorpion tu, dia berada dekat ekor dia kan. Syawlah Kemudian An-Na'im, dia bentuk dalam teapot tu Kaukab Al-Qaus Sagittarius. Kemudian di sini manzilah seterusnya nombor 22 tu Sa'dul Zabih, Sa'dul Balak, Sa'dul Su'ud, Sa'dul Aqbiyah. Ini menariklah bagaimana orang Arab. Jadi bila sebut sini, bila dia mula terbit sini menggambarkan musim sejuk nanti sebab tu Sa'dul Zabih dia menggambarkan saat pada waktu itu
keluarga dia halang dia. Janganlah pergi keluar sekarang ni musim sejuk. Tapi dia keluar juga. Jadi bila keluar pada waktu tu dia sangkut lah. Tak boleh nak buat macam mana, dia telah menyembelih tunggangan dia tu untuk hidup. Itu dia panggil Sa'duz Zabih. Jadi kita tengok ni, bila tengok nampak ni, bila dia terbit tu tahulah bahawa musim sejuk lah tu ya. Okey, Sa'duz Zabih, Sa'dul Bala, Sa'dul Su'ad, Sa'dul Akhbiyah. Kemudian Al-Far'ul Awal Al-Muqaddam, Al-Far'ul As-Sani Al-Mu'akhar, kemudian Batnul Fard. Dan lepas tu tengok Asy-Syartan diulang balik. Cuma di sini kita tengok di atas langit itu sebenarnya dia pusingan itu sampai ke 28 tu satu pusingan yang buat satu sepengah lah ya. Dan dia bergerak-gerak bulan ni, tapi satu tempat dia singgah tu setahun sekali. Itu yang kita buat takwim. Takwim berdasarkan manzilah ya. Okey, jadi siapa yang nak lebih lagi nak faham tentang ini, boleh sekarang dalam zaman yang canggih ada dalam internet ya, banyak buku, antaranya buku inilah ya. Buku ini kita boleh download pun ya. Kitab Al-Anwa' wa Manazilul Qamar. Manazilul Qamar yang kita bincang tadi, persinggahan bulan dan sebagainya. Tapi daripada persinggahan itu kita nak kena tengok matahari berada di mana. Jadi bila matahari itu akan memberi kesan cuaca kan. Itu dia panggil naw ataupun anwa. Okey, ini jadual ya. Jadual ya. Sebenarnya macam kita sekarang dah biasa ya. Kita dah tahu April, Ogos dan sebagainya apa yang berlaku, musim tukujuh bila, musim hujan bila ya. Jadi orang Arab dulu mula dia buat jadual lah ya. Dia buat jadual ni ada 28, kita tengok ada sampai 28 manzilah 14 hari. Cuma menariknya kita ikut tahun Masihi, di situ kita tahu tahun itu cuaca musim dan sebagainya. Jadi 1 tahun 365 hari ada 12 bulan. Jadi kalau orang Arab manzilah ini 1 tahun manzilah berdasarkan kalender manzilah, dia ada 28 manzilah. Mana pembahagian dia lebih kecil. Kalau orang Inggeris atau takwim Masih, 1 tahun dibahagikan kepada 12 bulan. Manzilah ni 1 tahun dibahagikan kepada 28 manzilah. Makna lebih kecil lah. Jadi 1 manzilah 13 hari, kecuali manzilah Al-Jabah 14 hari. Jadi bila lebih kecil, makna lebih accurate, lebih tepat dan sebagainya. Jadi di sini disebutlah contohnya As-Suraya, sekian nombor 1 As-Suraya 13 hari, terbit bila? 15 kan? 15 Julai. Yun Yun. Saya buka Yuli barulah Julai dan sebagainya. Jadi bila dia terbit selama 3 hari, lepas itu akan diikuti dengan bintang-bintang yang lain pula. Okey, jadi ada 4 keadaan manzilah ya. Ini secara ringkas saja ya. Nanti saya takut terganggu dan sebagainya. Manzilah ni kadang-kadang bila manzilah tu dia bergerak ataupun manzilah tu tetap, pergerakan matahari tu dia lalu dekat manzilah tersebut ya. Dia lalu dekat manzilah tersebut. Jadi kita tengok manzilah yang ada matahari. Kemudian manzilah terbit waktu fajar. Jadi sekarang kita tengok sekarang ni matahari ada kat manzilah mana? Itu nombor 1. Sekarang kita kata pagi tadi waktu fajar manzilah apa yang terbit dah? Itu manzilah at-talaq kita panggil. Manzilah talaq sekarang manzilah apa? Kita nak tahu kita bila talaq itu ada kesan pada cuaca ya. Kemudian manzilah terbenam. Jadi kita waktu talaq terbit kan, yang terbenam tu apa pula? Jadi benda itu akan memahirkan kita lah ya, untuk kita tahu pergerakan manzilah ni. Seterusnya kita dapat mengira waktu ya. Kemudian manzilah terbenam bersama dengan terbenam matahari. Jadi sama yang pertama lah, dia terbit bersama matahari, terbenam pun sama matahari. Tapi dia sikit-sikit berenjak tu. Okey, jadi saya baca ni secara ringkas sepintas lalu je lah ya. Manzilah yang ada matahari, matahari melindungi 3 manzilah. Manzilah tempat dia berada, 1 manzilah sebelum matahari dan 1 manzilah selepas matahari. Jadi bila matahari berlalu satu kawasan tu, dia beredar, sebenarnya belakang matahari tu ada 1 manzilah bulan. Dia berlindungi kan. Sebelum dia ada 1 dan selepas dia ada 1, dan ketiga-tiga ini tidak boleh dilihat sebab terlalu terang dengan cahaya matahari dan sebagainya ya. Okey. Manzilah terbit waktu fajar, terbit sebelah timur waktu fajar, terbit sebelum manzilah matahari dan 1 manzilah sebelum matahari. Contohnya manzilah yang terbit adalah manzilah Asy-Syaratan,
maknanya matahari ketika itu berada di manzilah As-Suraya. Dia kena beza 3 tu ya, ataupun satu selang satu. Jadi bila kita ataupun kita tengok sekarang kita tak tahu kan, kita tak tahu matahari berada di manzilah mana sekarang manzilah bulan ni. Manzilah bulan tersebut juga dilalui oleh matahari. Kat mana sekarang? Jadi waktu fajar, waktu subuh, kita pergi tengok manzilah apa yang keluar. Yang keluar itu ialah manzilah Asy-Syaratan. Selepas manzilah Asy-Syaratan, manzilah Al-Butain. Tak nampak juga sebab dia terang. Kemudian lepas itu barulah manzilah As-Suraya. Matahari berada di manzilah As-Suraya lah ya. Jadi kita nak tahu. Ini cara lama lah ya. Cara lama sebab zaman sekarang semua dah digital, kita ada software pun. Tapi ini kita nak faham bagaimana ia berfungsi. Macam contohnya sekarang kita nak tahu waktu zuhur, tengok jam saja. Tengok jam kita tahu waktu zuhur. Tapi di segi pembelajaran, ketika matahari selepas dia tergelincir ya. Di meridian tu dia tergelincir, masuklah waktu zuhur. Itu kita belajar kan. Kita nak check macam mana dan sebagainya. Tapi dalam zaman sekarang orang pakai app saja ya. Begitu juga dengan benda ni lah ya. Kita nak belajar dulu ya. Nanti kita dah ada app, senanglah ya. Manzilah benar saqitah. Maksudnya ketika suatu manzilah terbit waktu fajar, maka rakannya yang dia 28 itu, kita buat satu bulatan, dia ada silang dia. Yang di atas dia akan sama yang bawah. Jadi yang atas naik, yang bawah turun ya. Ketika suatu manzilah terbit waktu fajar, maka raqibnya akan terbenam di sebelah barat. Ia dinamakan sebagai manzilah as-saqitah dan ia terbenam dalam waktu fajar, daripada waktu fajar. Ini dalam kita perbincangan, kita nak tulis, kita nak cakap, manzilah Taliq apa sekarang? Kalau manzilah Taliq sekian, maka manzilah raqib dia yang lain lah pula. Dia macam tu ya. Jadi benda-benda istilah ni, ini memang teknikal. Sabar ya. Bagi pencerap pada waktu fajar, dia hanya boleh mencerap 14 manzilah sahaja daripada satu-satu masa ya. Sekarang katalah waktu malam kan. Waktu malam. Kita ada 28 manzilah. Maknanya atas muka bumi ini kita akan nampak 14. Di bawah muka bumi ini kita akan dapat 14. Jadi semua 28 lah. Jadi bila kita nampak 14 yang atas, 14 kat bawah tak nampak lah. Tapi dalam tempoh lebih kurang 1 jam kan. 1 jam. Jadi manzilah ni atau bumi ni berpusing, dia akan naik manzilah yang seterusnya. Jadi manzilah yang 14, lepas tu yang satu tu akan terbenam, yang satu tu akan naik. Itulah pusingan dia ya. Manzilah satu tu bersama dengan matahari. Jadi tengok ya. Setiap manzilah akan hilang selama 39 hari dalam setahun. Dalam setahun, bila manzilah itu berada di belakang matahari, atau satu manzilah sebelum matahari, ataupun satu manzilah selepas matahari, memang kita tak boleh nampak dalam setahun. Jadi kebanyakan ataupun semua manzilah yang 28 itu dalam satu tahun, satu-satu manzilah itu kita tidak boleh melihat dia selama 39 hari. Sebab apa? 13 hari dia berada di belakang matahari. 13 hari lagi dia berada di hadapan satu manzilah matahari. 13 hari lagi dia berada selepas manzilah matahari. Jadi 39 hari ini dia dilindungi oleh cahaya matahari. Okey, yang akhir ya. Lepas ni boleh jawab ya. Aplikasi ilmu manzilah dalam kehidupan. Jadi oleh kerana sekarang kita dah canggih, kawan-kawan kita semua, kalau zaman dulu nak kira waktu semayang, kita ada rubuk mujayab, kita ada jam matahari, kita ada tongkat istiwa dan sebagainya. Jadi orang falak belajar susah dan sebagainya kan. Tapi kawan-kawan kita yang lain, alah tak payah, kita tengok jam sahaja kan. Jadi sekarang memanglah semuanya telah didigitalkan ya, telah didigitalkan. Jadi sekarang contohlah, saya nak tunjukkan bagaimana pentingnya. Sebab kita sudah lihat penggunaan dia dalam bentuk end user, pengguna saja. Tapi sebenarnya end user ni dia guna dia daripada ilmu-ilmu manzilah tadi telah dicatat, disusun, kemudian jadilah software dan sebagainya. Okey, banyak ya. Kalau kita nak tahu manzilah mana pun macam saya sebut tadi, kita kena carilah, tengok dan sebagainya ya. Tapi kalau kita ada apps, kita boleh tengok ada accurate time dalam situ ada. Dia kata manzilah apa malam ini. Ada. Takwim Arab kebanyakan ada. Okey, salah satu contoh takwim Arab ini dia. Ini kita tengok ni, gambar ni ada 365 ni. Mana 365 harilah ya. Ditulis tu at-takwim al-falaki. Maknanya takwim orang falak. Orang tak falak susah sikit nak faham lah. Bukan kita kata eksklusif untuk kita.
Dia, aku ini memang orang falak selalu guna lah ya. Lebih-lebih lagi di negara Arab. Takun falaki ya. Okey, kalau kita download ini, kita dah ada, kemudian kita klik 365 hari itu, dia akan keluar begini. Pertama ni ada 3 muka ya, tapi yang pertama ni, dia akan kata 91, 91, 91, 92 kan. Itu adalah bilangan tahun 365 hari. Jadi dia kata Ar-Rabi' musim apa? Musim bunga 91 hari. Kemudian Asy-Syita musim sejuk 91 hari. Kemudian Al-Kharif musim luruh 92 hari. As-Saif musim panas 91 hari. Ini selepas kita klik dia keluar benda ni. Tapi sekarang kita di musim apa? Ada tanda merah tu kan. Masa sekarang kita berada di musim bunga. Ini kalender ni tentulah di negara Arab lah kan. Kita di Malaysia tak ada apa? Tak ada musim sejuk, musim panas dan sebagainya. Okey. Kemudian ada nombor 21 tu maksudnya sudah berlalu 21 hari musim bunga. Sebelah tu Asy-Syita maknanya 254 hari lagi baru kita akan sampai musim sejuk. Bawah 71 hari maknanya 71 hari lagi akan sampai musim panas. Kemudian 162 hari lagi akan sampai musim luruh. Kemudian kalau yang merah ni kita tekan, kita klik dia, keluar next punya page. Al-Hamimain. Al-Hamimain ni maknanya dalam manzilah Hamimain. Dalam setengah tu dia campur-campur ni di nama lain ya. Sebenarnya nama manzilahnya banyak. Macam kita sebut tadi Ad-Debran, At-Tuwaiba, itu semua manzilah yang sama, tapi orang Arab dia memanggilnya dengan nama yang berlainan ya. Okey, jadi Al-Hamimain kemudian berada di mana? Ada merah tu, Sa'dul Aqbiyah. Lagi kita pergi kepada Sa'dul Aqbiyah ni. Sa'dul Aqbiyah ni matahari berada dalam manzilah Sa'dul Aqbiyah selama 13 hari. Ditunjuk 13 itu. Dan telah berlalu 8 hari. 8 hari ya. Kemudian, jadi bila 13 hari itu, apa keadaan dia? Lalu di sini, Al-Aqbiyah dia kata, Al-Manzilah As-Saniyah min Fathur Rabi'. Dia merupakan manzilah yang kedua daripada musim Rabi', musim bunga. Kemudian At-Tali' Al-Awal min Manzilah Al-Hamiman. Dia yang pertama, manzilah Hamiman ni bergabungan beberapa manzilah, dia yang pertama. Okey, begitulah seterusnya sampai bawah kan. Jadi bawah ni ada yang merah 3 tu. Jadi hari ini saya buat tarikh besok ya. Jadi berdasarkan manzilah bulan disebut di sini ialah manzilah Sa'dul Aqbiyah 8 hari bulan. Sebab dia 13 hari saja. Dan dia sekarang 8 hari bulan juga Buruj Hamal. Kemudian bersama dengan 28 Mac. Ini untuk tarikh esok lah. Tadi saya buat tarikh esok. Tak sempat nak tukar balik pada hari ini ya. Okey. Manzilah Sa'dul Aqbiyah ni kedudukan dia di mana? Kedudukan dia di mana? Sini ada gambar ni. Sa'dul Aqbiyah, Sa'dul Al-Muqaddam. Ini yang tertakui orang falak ini keadaan dia cuaca dan sebagainya. Ini dalam software tadi ya. Boleh download mudah aja. Cuma saya dia fahamkan ada kawan saya sebelum ni dia dah download daripada iPhone susah sikit lah. Tapi kalau Android memang boleh ya. Az-Zawahir At-Tabi'iyah. Jadi dia kata apa yang berlaku fenomena pada waktu ini kan. Dia kata yahdusu fihi yang rabi'ain wa tat'amadu syamsu ala khat istiwa. Jadi pada waktu ini dia kata berlaku perubahan musim bunga. Kemudian matahari berada di garisan khat istiwa. Jadi banyaklah bawah tu kan. Kemudian bawah tu dia kata cuaca pada waktu itu dia kata baik untuk menanam pokok kurma. Jadi pada waktu itu juga dia kata buah timun. Ini semua negara Arab ya. Jadi pada waktu-waktu ini ada panduan. Ialah dia panduan cuaca inilah panduan untuk tanam dan sebagainya. Kemudian bawah sekali yaqulu sajul Arab, syair Arab. Idza qala'a sa'dul akhbiyah kharaja an-nas min al-abniyah wa dahanat asqiyah. Maksudnya bila telah terbitnya manzilah akhbiyah, maka manusia mula keluar daripada bangunan rumah dia dan sebagainya, dan air musim hujan pun akan mula turun. Ini contoh ya. Contoh bagaimana kerana manzilah itu telah digunakan oleh orang Arab sampai hari ini ya. Cuma
kita di sini sebab kita dah menggunakan kalender Masihi sebagai musim, kita dah lupa lah. Cuma di sini ada satu pengalaman orang Malaysia. Ada seorang ustaz di Malaysia nama dia Ustaz Hanafiah, dia pun buat takwim berdasarkan kepada buruj dan manzilah. Ini takwim 2022 lah. Dia kata dia tak cukup duit, dia tak buat lagi lah ya. Ini takwim ni, dia bukan berdasarkan kepada takwim kata bulan yang kita qamari itu ya. Ataupun takwim yang kita kata Masihi ya. Ini dia campur semula sebab sekarang kalau kita sebut saja buruj orang tak faham. Kalau sebut sekadar manzilah bulan orang tak faham. Jadi kena ada takwim qamari, takwim Masihi dan sebagainya. Boleh tengok kat dalam ni. Ini kalau tengok itu ya. 1 Julai 2022 Masihi kan. Bersamaan dengan 1443 1 Zulhijjah. Jadi satu hari bulan ni manzilah bulan dekat mana? Itu manzilah bulan An-Nasrah. Kemudian matahari pula kat mana? Buruj matahari 10 Awsaq Gemini ya. Jadi pada waktu itu kalau kita tengok waktu terbit matahari sebelum terbit waktu fajar, manzilah apa yang keluar? Jadi waktu fajar kita tengok Aldebaran. Aldebaran akan kita nampak. Jadi kita pergi mencerap. Sekarang ni sebelum ni kita mencerap waktu subuh, fajar dan sebagainya. Hari ni boleh kita mencerap juga buruj ya. Buruj itu pada waktu itu Aldebaran. Kemudian kita tahu bila ada cuaca, dia ada kesalah. Jadi laut pada waktu itu keadaan dia macam mana, angin semua. Hilal pada waktu itu, kalau satu hari bulan, mana hilal dia anak bulan. Jadi kalau satu hari bulan, kita tahu dalam konsep pasang surut, air akan pasang ya. Air pasang ni ada dua jenis kan. Kita tahu kalau satu hari bulan, maknanya 27 tu dah mula kan. 27, 28, 29, 3 hari, 28, 29, 30. Itu dah mula air pasang. Tapi kalau satu hari bulan, dia kata Faidhanul Awal. Laut pasang besar peringkat satu kan. Jadi pada waktu itu, dia berdasarkan pergerakan buruj matahari, bulan dan sebagainya. Jadi pengalaman orang-orang Melayu lama kan, ada dulu dia panggil kalender Paimar, masih disimpan lah di Kedah ya. Jadi kita menanam pokok berdahan ya. Padi ringan, kemudian musim buah-buah kayu, durian, rambutan dan sebagainya. Iaitu pada bulan Julai nanti ya. Ini contoh dia bagaimana aplikasi kepada pengetahuan tentang manzilah tadi ya. Cuma sayangnya ilmu ini telah mula dilupakan, manusia mula ikut sistem yang ada ni. Sebenarnya ada, tak apa kita pakai. Tapi kalau kita guna ni kita lebih banyaklah maklumat kita. Sebab bila berdasarkan manzilah, bulan makin banyak kan sampai 28. Jadi lebih accurate ya, lebih tepatlah ya. Okey, sebagai penutup, bagaimana saya memulakan ya ayat Quran ini sebagai mukadimah. Saya pun tutup dengan ayat yang sama. Semoga-moga masa mukadimah tadi dapat satu maklumat, tetapi di akhir sekali kita lebih faham ayat yang kita baca. Itu saya baca sekali lagi. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu. Dan tiap-tiap satu tadi maknanya matahari pun bergerak, bulan pun bergerak, berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya. Masing-masing dia bergerak tu, kita dah mulalah kita kirakan, kita buat kalender supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Jadi harapnya daripada awal saya baca surah ini, ayat ini, boleh fahamlah sebab dah terjemahkan. Dengan bacaan yang kedua dalam penutup ini, jadi para pendengar dah nampak bagaimana pergerakan matahari dan bulan itu adalah penunjuk bagi kiraan masa kepada manusia untuk mereka menyusun aktiviti-aktiviti harian mereka. Kalalah orang Arab dulu tak ada tahun Masihi, tapi mereka masih boleh menggunakan pergerakan bintang, buruj, manzilah-manzilah untuk menyusun waktu mereka. Waktu bila mereka bertani, waktu bila mereka kata bercucuk tanam, memulakan pelayaran dan sebagainya. Jadi saya rasa sampai setakat ini sajalah ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dengan baik, dan saya minta maaf apa yang kurang daripada diri saya.
Jadi sama-samalah kita membaikinya dan kita pergi kepada sesi soal jawab dan saya serah kembalilah kepada Ukhti Nur Nilam.